الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd wa lakash shukr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah di pagi yang penuh dengan nikmat. Kita sentiasa meminta rahmat, barakat masuk itu rumah Allah. Kita sebut Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Dalam doa-doa kunut kita tadi, wa barik lana fima a'tait, nak minta berkatlah apa hak terhabis dah kita ni. Dan insya-Allah kita nak sambut pula insya-Allah 2 hari lagi bulan yang penuh barakat. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu. Abi Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah sentiasa menggembirakan kita ke sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, telah datang pada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan syahrun mubarak, bulan yang Tuhan buka semua pintu-pintu syurga, Tuhan tutup semua pintu, wa tughlaqu fihi al-jahim wa tughallu fihi asy-syayatin. Dan di hujung tu hadis tu Nabi sebut ada orang yang dapat peluang-peluang ini untuk boleh kebaikannya, dan siapa yang tak dapat maka tak dapatlah dia. Jadi insya-Allah bulan ni kita dak berdoa seperti mana para sahabat as-salafus salih dak berdoanya. Ni bulan tu dak berdoa dah nak masuk bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, ni bulan tu dak ingat ke bulan Ramadan. Dan mereka seperti mana Nabi sebutlah, kalau umatku ni tahu betapa banyaknya kebaikan, fadilat, kurniaan Tuhan nak beri kita pada bulan Ramadan ni, nescaya pakak bercita-cita nak suruh jadi bulan Ramadan, nak suruh setahun ni jadi bulan Ramadan. Kita pun nak masuk dah, minta buat persiapan jiwa kita. Mari kita dengar ketubah. Ketubah menyambut bulan Ramadan. Banyak lagi hadis-hadis Nabi berkhutbah di akhir Sya'ban. Laqad adhallakum. Hadis tu panjang. InsyaAllah pagi ni amat nak sebut satu peringatan berkaitan dengan bulan Ramadan ni. Kita sebut bulan puasa, syahrul siyam, syahrul qiyam, bulan yang insyaAllah syahrul nasr, bulan yang sepatutnya menir kita, menir dengan nafsu kita. Kalau zaman Nabi banyak kali pergi nawai kapi, pergi Badar bulan Ramadan. Fathu Makkah kalau di Mesir dulu 6 Oktober pergi berlawan dengan Israel. Bulan Ramadan juga mereka klik kawasan Sinai. Kita dah baca dari Quran, waktu di sini yang pernah ditawai oleh orang Israel pergi bulan Ramadan. Tak pakai senjata, pakai air, lawan dengan air, menir tawai balik. Itu banyak sekali lah peperangan, peristiwa-peristiwa menunjukkan bulan ni menir. InsyaAllah fokus sama pagi ni. Pernah tapi tak boleh mari.
Dia kata, kalau mari tazkirah, amal nak tazkirah dia amal lah. Berkaitan dengan apa tu deh, insya-Allah. Berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Kita dah sebut pada tazkiyah pada sisi sebelum ni. Salah satu daripada hikmat Tuhan nak mari kita bulan Ramadan ni, Tuhan nak bagi kita menir. Ada orang sebut, ulama sebut, dia kata perbandingan bulan Ramadan 12 bulan ni supaya anak Nabi Yaqub 12 beradik. Hak sebelah orang tu, hak sebelah orang tu memang jahat lah dia. Kalau tengok pada awalnya ada sifat dekinya, hasaknya, nianaknya, nak bunuhnya Nabi Yusuf. Dan apa yang mereka lakukan tu, tapi Yusuf pula sabarnya. Apa yang ada pada Yusuf tu alaihi salam, dan tabahnya, comelnya, juruhnya, setiap situasi yang dia menghadapi itu boleh tebuh, boleh jadi sebab kepada sebelah beradik tadi diterima ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun harap gitu 12 bulan hidup mewahnya, sedapnya. Mari bulan Ramadan ada sekatan. Sebelum ni ada sekatan PKP. Ni kita ada sekatan. Sekatan ke mana? New normal. Ni kena bakar ni. Tak boleh. Nak nyawa apa lemah. Misalnya dah. Nak pergi situ payah. Nak pergi sini payah. Sekatan tu adalah bulan Ramadan ni. Sekatan tu tujuannya nak bersih daripada COVID. Kalau kita adalah ni deh. Bulan Ramadan ni pun ada sekatan untuk ada peraturan baru, new normal kitanya. Apa? Kena bangun belum subuh. Belum ni bangun dah belum subuh pun. Tapi bangun belum subuh tu bukan maknanya kita bangun biasa. Nak suruh jadi ayat yang Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hak tu besar sekali. Lepas ada ayat lagi lah, la'allahum yarshudun la'allakum tashkurun. Belakang akhir sekali ayat yang keempat 182 ayat tu sampai 180 ni ayat tu. Di belakang tu dah sebut la'allakum, la'allahum, la'allakum. Di antara sebut kuat dua kalinya la'allakum tattaqun. Nak suruh jadi orang jujur, orang takwa. Bila darajat kita ni ada muslim, mukmin, muttaqi. Dan kita dah baca dalam Quran semua pasal surga. Surga tu sebut uiddat lil muttaqin. Tuhan nak sedia surga-surga ni untuk orang muttaqin. Kita nak tengok sifat orang muttaqin, kena baca Quran pula. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa akhir ayat tu? 5 ayat kelima tu, ulaika humul muflihun. Hari dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bunyi guna lagi apa pada tu? Allazi oh ya, orang muttaqin ni lagi ni fasih dia. Gana allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Siapa ke ayat seterusnya tu? Dia kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang apabila dia buat salah, teringat Tuhan, takut minta ampun lalu dengan Tuhan. Dalam surah Zariyat tu dia kata innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dalam ayat tu bunyi kan lepas pada tu
akhizina ma atahum. Dia terima segala apa Tuhan beri ke dia. Wa kanu qabla dhalika muhsinin. Sebelum pada tu jadi orang baik, orang mulia, orang baik dia, muhsin. Lepas tu apa lagi? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tak tidur mana malam. Wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur dia hidup istighfar Tuhan. Wa fi amwalihim, dalam harta dia pula duk teringat haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi anfusihim, siapa begitulah ayat-ayat duk sifat pasal orang takwa. Orang takwa ni orang yang kita sebut sama dia, orang yang sentiasa diri dia, nafsu dia jaga. Kita sebut dah hari tu nafsu kita ni, dalam kitab Tazkiyatun Nafsi, ada kitab nama Tazkiyatun Nafs kita ni, bagaimana kesan dia dalam setiap ibadat hak Tuhan nak didik nafsu kita. Semaya tadi tak? Semaya tadi ada kesan tu kalau kita tengok jiwa kita sebelum dengan selepas. Sebelum kita ambil wuduk dengan lepas ambil wuduk tak sama nafsu kita. Kalau nafsu kita duk jadi stres, kalau bangun ambil wuduk lain dah. Kesan dari lepas wuduk sebab hak rasa nak marah, hak rasa ghadab tu minas syaitan. Syaitan dia buat daripada api. Bila kita wuduk, lari syaitan tu. Itu kesan daripada wuduk, nak baiki diri kita. Bukan nak suruh cabut dosa saja dak. Memang gugur dosa. Tapi kesan pada diri besar dengan kita buat taat tadi. Nah, tazkiyatun nafs. Semaya seperti juga. Nah, kalau kita nafsu, orang yang pandai jaga nafsu ni sebut dalam tarbiyatul ruhiyah ni, dia ada 5 step. Step pertama, duk muahadah diri dia. Muahadatun nafs. Nak tidur semalam kita janji dia. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan nama Allah, ya Allah, aku nak hidup. Nanti aku nak mati pun atas jalan ni lah. Atas syukur padamu, takut padamu, harap pada kamu, gatunya pada kamu. Gitu. Kita dah sebut sama tu, dia panggil muahadah. Tak di dalam semaya pula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu makna muahadah sama. Janji macam kita dengan Tuhan. Baru sama email kita. Dok sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tajdid niat minta gantung dengan Tuhan semacam. Tak ada benda lain hak kita nak mintanya. Itu panggil muahadah. Mari lepas muahadah tu rasa hidup ni muraqabah. Tuhan ada perhati, Tuhan ada dengar, ada saksi 9 saksi nanti dibawa masuk menghadap dia. Allah, Rasul, malaikat, kita, kaki tangan kita, orang beriman. Maka mari jadi saksi. Tak nak lagi kita. Tak ada pilihan lagi. Nah, itu semua mari rasa muraqabah diri. Lepas tu mari rasa muhasabah bawa malam. Mari mikir, ingat muhasabah dia. Mari pula mujahadah. Kalau mujahadah ni melawan dengan nafsu. Nafsu nak tidur. Kita nak lawan, kita nak lawan, nak bangun. Mengatuk. Aku tak saya mengatuk. Nak makan sedap, tak usah makan. Nak lawan nafsu tu kena ada lah proses perlawanan tu. Jihad nafsu. Tu. Tugas. Ni kita sebut hari tu deh. Jenis nafsu manusia tak ada Quran. Ayat dah ada nafsu la ammaratun bisu. Nabi Yusuf cerita. Dia kata wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Engkau Zulaikha dia kata dia buat jahat, nak pegang dia, kunci habis itu dah. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'azallah. Dia jawab kena, aku nak tempat berlindungnya aku adalah Allah. Jadi dia boleh tahan nafsu dia. Ya nafsu dia jahat. Betul? Tak ada nafsu. Nafsu kita tak tua ni.
Tua ya tua, nafsu tak tua. Umur 80 kalau tanya nak nikah dengan orang tina comel mari nak nikah hormonal lah. Nak. Kenapa sih? Ya nafsu tak tua apa? Hak nafsu hak tua tubuh ya. Dok tak cekak tu dah. Nafsu tak tua. Ada nafsu yang disebut dalam suratul Qiyamah, nafsul lawamah. Nafsu ni dia mari sekali-sekala berasa bersalah. Patu rasa nak taubat. Nah, la uqsimu bin nafsil lawamah ada dalam Quran. Nah, nafsul mutmainnah hak ni hak kita kena pakat jaga, didik biar jadi nafsu hak Tuhan nak panggil esok hak ni. Nak mati, nak ajak masuk syurga. Saya kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nak ajak gimana kita? Ada ayat dalam surah Fussilat. Bila orang tu beriman istiqamah penuh, malaikat mutatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat ada tenang kita dekat nak mati. Takut ke apa mati? Takut mati. Ni, kita tahu kata lepas mati ni masuk dia kubur. Hempek kubur, gelap kubur, soal kubur. Siapa nak duduk sekali dengan kita? Anak kelik habis dah. Harta tak mari dah. Di situ kalau orang tidak pernah sedekah dan nampak, kalau orang yang di tempatnya nak pergi dia nampak api. Tak ada benar boleh tutup api tu kecuali sedekah. Ya kau katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Sebab itu setengah daripada hak boleh tutup api adalah sedekah. Nak sedekah je. Sedekah, nak sedekah. Mana hartaku, mana akaun aku nak transfer. Sekejap je. Lah ni bakal boleh transfer dah sedekah dia. Tak sampai 5 minit. 3 minit ya apa kalau anak minta duit. Masuk dah. Masuk dah. Ni. Nak 3 minit tak apa dah. 1 minit boleh dah. Ni. Nak sedekah mana kita ni. Tidak kena lagi ke masjid. Dah. Mari nak berdiri di situ. Tapi bila saat orang beriman dah penuh melakat tu, mari orang mari duk ajak ni, mari kita baca ni. Irji'i ila rabbik. Mari kita balik jumpa Tuhan kita. Tuhan kamu. Rabbiki. Tempat mu'annah kat situ nafsi. Radiyatan mardiyah. Hal keadaan suka reda nak temu dengan Tuhan. Dia pemumpung diredai oleh Allah. Tuhan dah sebut dalam Quran, radiyallahu anhum wa radu'an. Ajak gimana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hak ni nafsu yang kita naknya. Nafsu yang akan suka nak mati. Mati dah seronok nak pergi kubur. Kubur dah seronok nak pergi ke mahsyar. Tak ada jumpa lagi Nabi dalam kubur. Nak pergi tak kaulah Nabi. Nak pergi tak sekali orang beriman. Tak ada buah bayar teduh. Lama lagi ke kiamat? Duk tanya dia. Hepek kubur tak ada. Lepas. Gelak kubur tak ada. Ada amalan dia mai. Soal kubur ada loya. Duk terus jawab pula dah. Nah, tidurlah kata dia. Tak malah kiamat lagi. Ada sebut hadis tu yang kata namatul arus. Baru nikah. Sedap nikah. Masa nikah dia. Dulu dia. Pernah nikah sekali dia. Tak nikah lagi dia. Sedap hari nikah tu. Jadi raja lagi tu. Raja sehari. Oh. Malam tu. Oh, malam cerah dah. Kalau gelap kita tak boleh cerah lagi malam dah. Nak duduk dengan bini tak boleh jumpa dengan tok tua lagi malam tu. Itulah. Kejut bila Tuhan kata wa nufikha fis-sur. Ya akab jerit. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ya kita dah baca semua dah. Jadi nafsu ni, jiwa manusia ni ada 3 ni. Ya dah. Jenis-jenis nafsu manusia ni kena kerja-kerja membersihkan, menampal, membaiki, menguatkan hati sedang dijalankan. Nak masuk proses kita ni deh. Nak masuk workshop ni bulan ni. Masuk dia hantar ke
Dia kata ingatlah dalam hati, dalam tubuh kita ada stok darah. Ala inna fil jasadi mudghah. Nabi kata dia, dalam darah stok ni kena beringat. Kalau dia comel, wa in saluhat, dia ada baik, maka baiklah semua bagi kita. Perangainya, akhlaknya. Orang perkenal kita walaupun tua itai lah. Tua itai. Luqman al-Hakim tua itai. Bila itai tu pergi dah negeri dia. 2 kali pergi umrah singgah ke Ethiopia. Naik singgah satu. Baik orang dia nya rupanya. Ni. Gok pergi ke hotel. Dia mau itai dia duduk transit kapal dia. Itai tak ada hak putih. Baik rupanya hati dia baik. Bila itai saja. Tapi bila insya-Allah. Nah, maka kalau punah hak tu, punah sepepak hak kata hati tu, maka rusak habis. Mulut kita tak jadi dah. Mula hati tu ada deki, denah, nak marah orang. Nah, mari berasa ar-ra'ahu stagna. Wa amma man bakhila wastaghna. Mari tadi ayat tu Imam baca. Ada apa mari rasa kedekut? Hak dia. Aku tak ada kamu, aku tak tumpamu boleh hidup. Mari gitulah. Wastaghna. Wa amma man ja'aka bil husna wa saddaqa bil husna deh. Mari macam Abu Bakar tu, Abu Jahal dengan Abu Bakar tu. Abu Bakar, "Ama min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Dalam tafsir kata Abu Bakar tu, dia ambil duit dia pergi bayar ke tuai hak dok seksa bila tu, bayar tubuh tak ada niat nak suruh bila ni jadi hamba dia dah. Suka bila kena tu aku lepas ni aku berdeka muda. Bila tanya masa dekat lepas Nabi dia mati tu, dia tanya, dia minta nak hidup dekat sahabat-sahabat lain. Lepas Nabi tak boleh bayar, dia bayar kata tak boleh bayar dia. Kata sebab asyhadu anna Muhammad tak boleh dia. Lepas tu dia minta, tak ada bayar dia. Dia kata tak boleh, pun kena azan lah walaupun Nabi mati. Dia kata nak aku ni diberdeka oleh nak suruh turut dia kerana lepas hamba bebas sungguh lah. Hamba tak ada jadi hamba siapa-siapa dah lah ni dia. Tapi kena terikat dengan Abu Bakar pula. Jadi dia balik zaman Sayyidina Utsman tu, maka minta dia bayar pula. Bayar sekali tu teriak habis kota Madinah. Dia katakan Nabi hidup, macam Nabi hidup. Bayangkan bila dia bayar ada Nabi sebelah. Lepas tu tak dengar bayar. Begitulah kalau kita baca dalam Rijal Haular Rasul. Orang-orang yang ada sekeliling Nabi. Tak tu dah. Jadi insya-Allah proses ni banyak juga ni nak beki ni di hati kita ni dah. Rusak mana tak lagi X-ray. Amat sakit belakang ni. 3 bulan dah. Pergi kat Master Allah senjah habis banyak atas dah senjah dia punya pullah. Jijak dia. Lepas tu sakit pula. Dia jumpa doktor dek belakang semaya belakang mai tak ustaz kena pergi X-ray baru ni. Tengok. Pulai ni. Tak ada apa ustaz sikit ya kata kapi urat ustaz kena apa terapi pergi hospital Masemah ni. Banyak juga rupanya deh. Hati kita kalau cek sungguh lagi tanya tok guru lah, lagi tanya doktor jantung. Nak aja tengok juga deh. Sumak mana boleh tak dengar orang bel. Orang apa dengar tak jadi tak terang. Orang mati di depan kita pun tak ada apa. Dah ayat serga begitu ya kita. Hati tu banyak dalam Quran ada sebut kan. Summa qasat qulubuhum, hati hak jadi kerah. Hati hak khatamallahu ala qulubihim. Hak tu koci dah lah. Tak nak buat apa dah hak tu. Hak tu kata kalla bal rana ala qulubihim. Hati ada tapi karat sikit. Kena pergi cuci. Air nak cuci hati tu guna tu. Kita pakai tengok deh. Putus kata nafsi ni Tuhan sebut tadi. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah kalau orang tu boleh pergi proses. Biar baik hati dia bersih. Wa qad khaba man dassaha. Ugi. Sungguhnya ugi bagi orang yang hendak mengotorinya.
Jadi kita tengok diri kita ada akal, ada roh, jasad. Jasad ni hak mari daripada tanah. Capur-capur dengan air, jadi kita klik tanah mula. Lepas ni kena pergi kambuh. Kalau tak kambuh, kalau jiwa kita, hati kita ni tak boleh kontrol body macam ni, maka orang hafid Quran tak apa, ya tak acur. Kita sikit lagi saya pun cuba lepas pada 12 jam. Anak kita, bini kita hak saya tu deh. Bakal bila nak kita ni dek gitu deh. Gitu dah kita ni, body kita ni. Pastinya roh akan naik ke langit sebab dia Tuhan sebut roh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kacuk balik hidup pula kita deh. Patut akal, makan ni akal kena mengaji, kena beritahu, kena gerak di sini. Roh ni tadilah kena kontrol molek lah dia. Tadi kena fikir lagu mana nak suruh. Disebut sebagai hati. Lalu kita duduk sini lah kita ni dah. Lah ni duduk sini dah. Duduk mana? Duduk sini dah. Tak tahu lagi nak duduk berapa hari ni. Lepas ni nak gimana? Nak pergi ke alam barzah. Mungkin lama lagi sini. 10 tahun ke 1000 tahun tak tahu. Kalau ada sini comel, duduk sini boleh pahala. Kita tengok orang yang hidup betah di dunia. Banyak. Apa sebut ada Imam Nawawi, Hasan Al-Banna, Imam Syafi'i. Tak lama pun hidup dia. Tapi lepas mati dia, ilmu dia duk guna sedunia ni tak habis lagi. Hamba baru kenal kitab Imam Nawawi, kitab Azkar, kitab Riyadus Salihin, kitab Hadis Arba'in, kitab Majmu' Syarah Muslim. Kitab nak baca kulit, nama kitab tak habis lagi. Nak baca isi dia banyak lagi dah. Tibun Nabawi. Dan seterusnya nak pergi ke sini ni 1000 tahun lagi kita. Nak pergi ke alam bakar, nak lalu sirat. Nak pergi ke syurga, bukan nak pergi ke neraka. Jadi nafsu ni start daripada sini kita dulu. Nak suruh jadi hati bersih, nak menghadap Tuhan. Qalbun salim. Tuhan tak tengok body ni. Body Tuhan tak tengok. Tuhan nak bawa, nak bagi qalbun salim. Kita mari subuh ni tanda-tanda dah ni. Di antaranya orang qalbun salim. Sebab sebut Nabi tak ada hati hak jadi nifak tu, dia malah nak sembahyang subuh. Laisa salatun dalam hadis atau kama qala. Asqal al munafiqin. Nya paling berasa malah berat atas orang munafik. Min salatil fajr wal isya. Mai Jumaat subuh dengan isya. Lau ya'lamuna ma fihi ma. Kalaulah mari dia tahu sebetul-betul ada ni dalam Jumaat ni. La atahuma walau habwan. Mari ngakak pun mari. Besar pahala Jumaat subuh ni deh. InsyaAllah kita mari selamat dah kita daripada penyakit nifak tadi. Kita butuh 7 suku deh. Bulan ni ada berapa minit lagi? Tak pukul 7 lagi insyaAllah. Subuh awal kita butuh awal. Kalau 7.30 lewat sangat deh. Maka ada ita kambak. Ita kojek pula. Atau ita pitu. Nak tebik pitu malu juga. Nak start mak tak butuh lagi ni dah. Tak apa, terbaik lah. Kalau misal ada kerja tak apa. Tak usah malu ke hamba lah. InsyaAllah hamba ada kerja terbaik. Tak ada payah malu nak saya lupa yang malu lah. Ni kita nak minta hati yang sejahtera. Kita duk ngaji kitab, biasa kita duk ngaji ni kitab penguam jelis deh. Sifat-sifat hati yang puji, yang terpuji. Ada ni hak di Malay Datuk Mufti kita buat. Kita duk ngaji kitab penawar bagi hati. Hamba duk ngajar kitab ni di Masjid Tamim Masra. Hamba jumpa dengan baik dengan anak-anak Syekh Qadim Mandili di Mekah. Salah seorang hamba dah baik dengan dia. Nama Syekh Zaki, anak dia. Dia kata, Ustaz, mengajar kita ayah kita dek. Hamba kata, hamba dah ngaji polok dulu dek. Kalau ada sanak, nak sanak, kita nak beri sanak. Sanak ayah dia. Ajar kita ngaji. Dalam kitab ni dia royak hati. Hati hak cemar, hati hak kotor, hati hak baik. Ni kita kena ngajilah deh. Hak keji tak, mari cepat takabur, mari deki, mari nak marah orang, mari bakhil, mari nak ni sifat-sifat yang mari rasa takabur diri, bangga diri, mari sifat ni sifat hak puji ni. Hati rasa nak kembali pada Allah, takut ke Allah, suhud dengan dunia, sabar,
syukur nikmat, ikhlas, mari rasa kasih pada Allah, reda akan qada Allah. Walakal hamdu ala ma qadait. Dia baca sama subuh tu deh. Bagi segala mula saya, segala mujanya, apa hak menentu dah aku ni. Tapi dia tak buat hati juga lepas tu. Apa tu aku buat aku jadi hitam gini. Dia tak buat hati juga. Apa dia tu kaya kalau aku sesak. Dia kerja 8 je boleh 1,000. Aku kerja 8 je boleh 8 ringgit. Reda lah. Dah sebut tak mudah dengan mulut tu tak? InsyaAllah. Ingat mati. Ini sifat kita ngaji oleh kita hati dia. Tanda-tanda hati rohi kita. Hati yang menekat. Dia imej dia menekat. Dia benci kufuran ni. Tuhan sebut ni. Dah adalah hadis sebut kata 3 perkara. Salasun manjadawala fi halawatul iman. Ya imam menekat. Benci kufuran, lazat beribadat, tanda-tanda kita dah. InsyaAllah jiwa manusia tu boleh pula ni dah. Hak ni yang sebut tadi. Roh ni kena didik, kena berjanji, kena musyarakat, kena muraqabah, kena muaqabah, kena dera atas diri kita ni. Duk makan sedap macam malam ni esok puasa, royak ke anak malam ni makan sell out. Apa sell out pada pagi? Hak makan sedap tu, hak makan terabur dah belaka tu dak. Esok puasa belaka. Ada gitu. Amba ada tahfiz tu. Ada anak yatim. Ada juga anak-anak orang doktor hak berada. Makan doktor klinik pergi cek. Nak cocok lah umur 12 13 dah. Ya ustaz. Dia panggil apa? Biasa over apa? Obi. Dia timah dengan body. Lebih body ni ustaz. Tak stabil dia kata. Maknanya lepas ni mari mudahlah cik mana sendi lutut apa semua budak. Kena biar main ustaz. Kita suruh main bola dia tak main. Dia main kata. Kere. Suka kata, tak boleh hak gemuk kena main bola. Hak kuruh main ke ni. Main tu saja tak makan lagi tengah duk main tu. Badik patut ada seorang anak doktor. Kemarin orang jemput panggil jiwa kuliah di kota Kerai. Dia muka amoi. Apa dah geruk. Dia kata, "Ustaz, anak amoi lebih kilo dah tu." Amba kata, "Amba suruh puasa sama senang kami." Ada juga dah. Aku anak-anak yatim ni kita semua makan banyaklah suruh besar. Itu di antara ni kena ada muaqabah diri kita. Hak ni kita dengar dah saat ni dah. Bila Tuhan sebut saat manakah jiwa kita berasa tenang? Ayat Al-Quran, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Kita rasa tenang tak bila kita baca Quran, boleh tadabbur Quran, dengar Quran. Dengar, baca, tadarruh, hafal, tadabbur. Rasa solat, boleh sedap tak solat? Hak Nabi kata, solat ja'ala qurrata aini. Semaya sedap. Semua sahabat ada. Nak cabut duri ke apa di kaki hamba tu nanti hamba semaya dia kata. Burung ingat, burung tak lari. Itu. Kita ni tak tahu maya bergelisah. Tu email lama. Macam panjang tu email. Mari nak marah Allah. Dak mari hak tu lah pula. Duk teringat nasi goreng tak ada. Jangan ambil nyucu. Mana duit kita beli 20 riyal mari. Beli duk ingat habis. Hak beli kemarin 3 riyal, ada 7 riyal duk mana? Klik lagi nak tanya bini aku, "Mau ambil ke duit kau dalam poket?" Mari dah semaya belaka. Hak tu tak jadi tu. Hak tu tak jadi. Kita memahami semua bacaan kita dan kita rasa bersedekah dan berbuat baik ni seronok tak bila kita beri kat orang atau kita boleh terima hak orang. Merindui keredaan Allah dan syurganya itu tanda-tanda mutmainnah. Sujud, berdoa sedap, boleh ngadu hak Tuhan seronok. Ada apa-apa ngadu Tuhan seronok deh. Mari kita berdoa minta Tuhan, panggil anak beranak, panggil isteri, mari kita doa. Ini ada masalah kita. Abah doa ke anak, nak berasa tak apa. Anak doa ke abah pula. Biar Allah terima. Kita sama masing saat Tuhan terima doa ni. Lazat ibadah seperti mana Bilal dia kata, orang tanya dia lah, su'ila Bilal an sabab sabrihi alal iman. Apa sebabmu boleh sabar tak iman tengah muda orang duk azabmu, duk lepang di tengah padah panah tu. Dia kata ni kalimah yang masyhur. Qala qaulatuhul masyhurah. Dia kata dicampur dengan pahit azab tu dengan manisnya iman ketika tu. Memang kita nampak tu teh maya dia.
Tapi dah orang semaya sedap dia. Kita nampak ya gitu. Sedap pada kita makan. Sebab tu kalau hamba tanya awak kita ni, mana sedap? Kalau kita likung makan ni, ada dalam tu ada belakang. Dia panggil anak, panggil bini. Kau bangun waktu subuh, kita semaya sama-sama, lepas tu kita likung Quran, lepas tu kita berdoa. Sedap hak tu, manis hak tu kan manis hak ni. Kalau sedap hak ni takut malah, maknanya kita email kita tak manis. Dia cuba buatlah bulan puasa ni sebelum nak buka liko. Memang liko makan ni, tapi saat ni kita sangat terima doa ni belum buka ni. Maka sahur, lepas makan sahur kita duduk semaya mungkin tahajud masing-masing, tak apa, witir bersama ataupun berdoa bersama deh. Doa situ, insya-Allah sedap malam iman ni. Di antara makanan roh dengan makanan jasad. Tak kena sarah dah ni, tengok gambar sendiri pun nampak deh. Duduk gini dengan keluarga, doa gini. Doa biar dengar nama anak kita, biar sebut nama anak kita. Anak berdoa sebut nama ayah. Sekarang jangan nanti ayah mati. Nak doa sekarang. Ayah nak dengar anak doa sekarang ke ayah. Cuba sebut doa negara kalau ayah mati. Rabbighfir lana. Tak kena gitu. Baca lalu, ajar lalu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni. Tengok ayah nak doa katuk. Doa ke nenek kita. Dia dengar kita ada doa ke ayah kita, ke mak kita. Anak pun insya-Allah ya akan doa kita deh. Di antara ni bulan Ramadan ni pesta juadah dan ibadah. Ni kita bimbangnya dak. Dan nampak ni Nabi Kelantan kata ni 2/3 sapah di bulan Ramadan adalah bukan sapah. Nasi kaya tak habis, khubah guling tak habis. Nak makan khubah guling ni sanggup beratur. Dia tak panjang. Tak ada kata kira gambar pun nak terai juga. Nak terai tengok gano orang duk makan duk berat khubah guling ni. Rupa-rupa tanya-tanya, oh dia mari di jalan. Asal dia. Pergi tempat dia, baru ni ada yang pergi duk ceramah kat Datuk Bandar sana. Dia kira mari. Tak nak makan khubah guling original. Yang rupanya buat dengan harga purung tu. Dia kisah, dia ambil air tu. Jadilah khubah guling. Oh, sedap agak deh. Tak ada apa pun. Tapi bunyi sahur, tu kita tak nak. Itu dia panggil puja nafsu kita. Contoh kehidupan para sahabat. Imam Ibn Umar, bila dia masuk bulan Ramadan, dia didik diri dia. Sahabat ni, sebelum jahiliyah, sebelum tugas Nabi didik dia ni, malam, buat apa malam? Malam berdecak, minum, supaya kita pergi golok, pergi hajai waktu malam. Kau nak buat ya? Tidur tak? Tak tidur. Ni, buat tengah hari buat apa? Tengah hari awak nyanyi kau orang. Nyogi bunuh anak-anak, nyogi nampak orang masuk dia tindah. Tu perangai jahiliyah. Tapi tu hatta Nabi mari, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mari didik, mari jaga, mari siapa ke malam bertukar. Malam bangun menangis teriak. Abu Bakar, Umar. Umar tu ganas sekali nak dibunuh Nabi nah. Tapi bila dia baca kata ya, malah sanggup. Pikul. Hak beci kau orang miskin tu pikul gandum. Nak pergi bantu, takut tu saya tanya di akhirat esok pasal dia. Sebab terkat dia nak mati, dia kata mana? Yang nak jikir tu, kata siapa jikir aku? Royak. Lepas tu, orang pakat beri susu dia. Bila susu tu, baik susu sini. Dia kata aku dekat dah dengan ajar. Aku dekat dah dengan ajar. Lepas tu dia tenang teriak lah. Fa'abka man hawlahu. Teriak lah ke orang keliling dia. Ibnu Abbas tanya, ma yubki ya amirul mu'minin? Apa menangis? Dia kata an ra'iyati. Aku takut Tuhan tanya aku pasal rakyat aku di akhirat. Aku nak jawab mana? Semaya tak pernah tinggal dah. Puasa tak pernah tinggal. Dia jadi tua Nabi. Tapi takut tu. Ibnu Abbas kata, dengan sebab kamu mari Islam ni, dulu tak agak mana Islam ni. Kumpulan kita tak agak. Bila masuk Islam jadi gagah, kami berani sebelum juga. Dengan sebab mari Islam jadi kuat. Dengan sebab menjadi khalifah ni, boleh buka siapa ke Mesir, Zabal ke Palestin. Sebab futuhat tu
zaman Umar luah negeri. Dia kata sebab mujarah hukum Tuhan, semua orang pakat mengaku kata adil. Ya betul ya, dia kata kelima hak muda sebut ni boleh pakat jadi saksi depan Tuhan tak? Nak sebut tak depan benar-benar depan Tuhan untuk selamatkan aku. Kalau Tuhan tanya. Kita banyak lagi kena cek dia. Ibn Abbas kata, kalau saya diizinkan, saya berselamat. Lalu dia kata kena. Dia kata dia. Tapi dia kata fa'uma alaihi dalam bahasa Arab tu. Dia kejut pula lah. Bila bunyi bab kejut dia. Kejut. Bila bunyi dok tidur bunyi mayat kejut. Kita terkejut tak tahu. Kalau mati selok orang kata koma apa bunyi burung khabar. Mak dia dok main burung sama Ni. Satu wattabi' sabila man anaba ilayya. Tuhan suruh kita ikut orang dekat dengan dia. Cari baca sejarah-sejarah bagaimana sahabat jenis-jenis yang disebut dalam Quran dah. Hati karak, hati mati, hati kerah, hati ran, hati lalai, ghafilun, hati mutmain, hati yang khatamallah. Tanda-tanda hati mati ni banyaklah. Dia mengaku kenal Tuhan, tapi dia tak ada tunai hak Tuhan. Dia mengaku cinta pada Rasul, tapi dia abai sunnah-sunnah Nabi. Dia kata dia baca Quran, tapi tidak ramah dengan hukum tu. Memakai nikmat-nikmat Tuhan, tak pernah syukur Tuhan. Aku mari tanda-tanda hati mati ni. Mengaku syaitan musuh dia, tapi tak pernah berlawan dengan syaitan. Mengaku adanya nikmat syurga, tapi tidak beramal untuk masuk syurga. Ini tanda-tanda kitab ulama. Mengaku ada seksa, tapi tak pernah minta jauh. Mengaku kematian mesti, tapi tiba-tiba setiap jiwa tetapi masih tidak bersedia untuk mati. Takut mati itu bukan takut nak pergi ke depan, duk saya ke dunia. Rumah baru siap ustaz, nak mati dah. Ambo nak buat umur ni 40 tahun. Dia simpan duit. Tuhan kata la takhafu wa la tahzanu, tak sedar pusing lah hak ni. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ada syurga hak Tuhan dah sedia untuk kamu. Walakum fi ma tastahi anfusukum. Nak gapo dah atas di syurga nanti ada berlaku. Nak mah tak ada pernah makan mah, suami tak aja beli mah kamu. Rumah tu mah dah. Istana tu mah dah. Luah dunia ni, luah syurga hak dapatnya, dunia dah 10 kali ganda. Jadi raja. Jadi raja sehari je gitu, tak ada nak jadi raja. Lepas tu dia mesti basuh kawah pula betul tu. Bahan jadi raja kita. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ni tanda-tanda deh. Tanda-tanda menyibuk diri membuka kaib orang, menghantar dan menghiburkan jenazah mayat saudara Islam, tapi tidak mengambil pengajaran. Ini tanda-tanda. InsyaAllah hasil daripada pengujian kira ni kita akan bahas dia. Manisnya iman, korbannya jiwa. Jadi bulan puasa ni satu-satu bulan yang insyaAllah masyarakat insyaAllah ukhuwah, mahabbah, kasih sayang, saling membantu. Di akhirat esok ni lah, sakaratul maut seronok dia, dalam kubur seronok, di pada masa seronok, di saat titian sirat seronok deh. Ini tugas hak Tuhan. Nabi Tuhan kata Tuhan yang tugas Nabi didik, dan Nabi telah didik kita, sahabat-sahabatnya. Tinggal lagi bulan puasa ni kita pula didik diri kita deh. Nak buat guana puasa ni set selalu dah. 100 orang miskin aku nak jumpa, aku nak duduk, aku nak makan sekali. Ibnu Umar gitu. Ibnu Umar dia cari orang miskin sebulan, nak duduk, nak makan dengan orang miskin. Wa iza manahu ahluhu, kalau ahli dia kata malam ni berkuasa rumah lah, gitu deh. Malam tu lam yata'ash dia, tak boleh tidur dia, tak boleh hidup, gelisah. Kita yuhibbul fuqara wal masakin, daripada benci pada orang fakir, nak duduk dengan orang miskin. Ni insya-Allah ni penyecian jiwa yang abang nak sebutnya buat bulan Ramadan ni. Tuhan tunjuk saat ni benda tu dah. Kita baru ni cabar, Tuhan cabar PKP, duduk rumah. 60 hari-hari tu hak tak lepas dah. Bukan puasa raya pun duduk rumah dah. Itu dah. Insya-Allah Ramadan nak jadi sepak rumah kita, tapi 10 akhir macam mana kita nak buat? Banyaklah Tuhan nak didik kita untuk peluang ni. Maktalahi bulan Ramadan ni banyak. Saya suruh puasa nanti nafsu kita hak sedap tu, jangan duk betul tu puja balik.
Hari tu juruh dah. Petai tu. Lepas tu nak tengok kesal jiwa kita tak juruh nanti tengok lepas bulan Ramadan. Cah beteri masuk tak? Banyak deh. Kita duk cah. Baca abu beteri. Mula-mula dah telefon kita. Kita cah bulan dah. Dengan Qurannya alhamdulillah 4 kali khatam. Dengan tahajudnya, dengan semayanya. Habis bulan Ramadan, klik mula-mula. Tak mari pula masjid. Quran duk selerak tepi tu pula. Dengan orang miskin tak jadi juga. Sebab tu tanda-tanda bersih jiwa hak dalam kitab ni sebut kena tengok kesan lepas tu. Macam kita orang buat haji lah, nak tanda kata haji yang mabrur. Bukan tengok kau duduk Mekah tu teriak berkelik tu, tak bakal tuduh mula. Tak jadi tu haji tak mabrur gitu. Tanda haji mabrur ni berubah. Lepas dia balik daripada tak pernah mari masjid, masya-Allah masjid macam dia. Supaya duduk Mekah tu lah. Tak ada masuk waktu pukul Zuhur nak masuk pukul 1, pukul 10 pergi dah masjid. Berubuk. Apa-apa berubuk, baru rumah tak berubuk. Tak jadi gitu. Tu kesal tak berjaya. Jadi kita tengok benda ni, kita nak didik suruh bangun malam, bilkatlah bangun malam, lepas tu tadarus Quran sampai akhir kiamat kita boleh tadarus. Puasa 3 hari seminggu, 3 hari sebulan. Boleh duduk masjid, hubung rahim, tafaqquh, menajak. Biar lepas tu pun terasa sedap deh. Ni kita sebut nafsu-nafsu hak Tuhan. Ni akhir kali nak tunjuk gambarnya. 2 darjat masyarakat kita ni. Kita duk tengok negeri Malaysia ni, masya-Allah dah tak ada dah hak lapar deh. Ada tak gini? Ada juga, ada banyak lagi kita yang tak tahu deh. Masyarakat hamba di Geting tu kaya banyak. Orang miskin kita buat tabung untuk afak. Ngajak pagi geraklah tabung tu. Boleh 300 lebih sehari. Kita setiap bulan buat 3 round. Round pertama 100 lebih. Round kedua mari panggil orang berhak makan zakat. Kita beri beras, beri barang asasi. Tak banyak pun, dalam 50 tak sampai 100 ringgit. Ramai je lagi rupanya. Pak Atus kita tak pernah pergi jalan rumah dia tengok. Anak ramai makan boboy, ke seko makan 10 orang, ramai lagi. Kita duk tengok duk Kota Baru ni tak nampak dia. Itulah kita pakai insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang abang tunjuk ni, apa yang abang kongsi ni beringatkan awak sendiri, insya-Allah menuju bulan yang nak didik jiwa kita. Biar jadi jiwa kita lepas ni jadi orang yang insya-Allah seperti mana yang diharapkan oleh Allah. Apa-apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Kita ada rajak muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Boleh syajih itu dah. Boleh syajih itu sampai akhir hayat kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahdi bina waj'alna sawaban liman ihtada. Allahumma atina nafs taqwaha wa khairu man zakkaha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.